salam ukhuwah dan salam perpaduan. Tuan-tuan kat rumah mesti nak tahu kan, episod Pesara Jena kali ini berada di mana? Kali ini kita berada di tempat yang sangat istimewa. Nak tahu? Ya Allah, ya Allah, ya CRMV bermaksud Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam adalah negara yang masih lagi dalam proses pembangunan dari aspek ekonomi, sosio-budaya serta pendidikan. Justru itu, program ini mengambil peluang dari sudut pendidikan dengan membawa Bitara STEM sebagai pemangkin pembangunan kepada generasi Y, khususnya di negara ketiga. Negara Kemboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina di antara abad ke-11 dan 14. Ibu kota negara ini adalah Phnom Penh yang juga kota terbesar di sini. Menggunakan bahasa Khmer sebagai bahasa rasmi dan bahasa Perancis dan Inggeris hanya digunakan oleh golongan yang berpendidikan lebih tinggi daripada yang lain. Raja mereka adalah Norodom Siharmoni, mempunyai kepadatan penduduk seramai lebih dari 2 juta. Populasinya bakal meningkat dari tahun ke tahun berikutan kepesatan dari pembangunan. Ekonomi utama negara Kemboja ini adalah daripada sumber perairan kerana pembangunan kebanyakannya bertumpu di Tonle Sap dan kawasan sungai. Northern University adalah salah sebuah universiti swasta yang tertua di sini. Moto pendidikan bagi universiti ini adalah Educating Tomorrow's Leader, bermaksud melahirkan pemimpin di masa akan datang. Rektor universiti ini menyambut baik Bitara STEM ke universiti beliau. Today has come for our long-awaited CLMB program, STEM, Science of Smart Communities, between Malaysia and Cambodia. Of 3 universities, University Malaya, University Technology Malaysia, and it's also a collaborative effort within the faculties. Collaboration effort from the lecturers and professors from UKM. I'm pretty sure that STEM is mentioned that it is also the abbreviation of science, technology, engineering, and mathematics. Program Bitara STEM UKM adalah sebuah program yang julung kalinya usaha-sama di antara Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Malaya serta Universiti Northern of Cambodia. Dengan membawa pendidikan STEM yang meliputi 4 bidang iaitu tenaga, infrastruktur, rangkaian telekomunikasi tanpa wayar dan pengangkutan pintar. Delegasi dari Malaysia adalah seramai 24 orang fasilitator yang daripada pelbagai bidang pendidikan. Pelajar dengan idea dan konsep yang kita berikan, diorang dapat aplikasikan terhadap masalah setempat mereka, contohnya masalah krisis air atau masalah lain yang diorang hadapi di negara masing-masing, dan diorang dapat contribute sesuatu dalam masyarakat. Program usaha sama ini adalah salah satu daripada agenda kerajaan Malaysia dalam memberi bantuan secara tidak langsung kepada penduduk di negara ini, khususnya dalam bentuk pendidikan. Selain dari misi kemanusiaan yang dibawa, UKM juga sedang memancing para pelajar di sini agar terpanggil untuk melanjutkan pelajaran mereka di negara Malaysia. Dalam mana juga mungkin dapat meningkatkan ekonomi negara, dan unit media JAKIM berperanan sebagai platform dalam menyampaikan misi kedua-dua belah pihak. Dalam konteks negara Kemboja ni, matlamat kita pun lebih kurang sama, sebab kita nakkan pelajar ataupun aktiviti yang kita jalan tu ada nilai tambah. Contohnya
generate skill katakan yang sibuk, bukan yang sibuk lah, yang dah lama kita highlightkan benda ni dalam sistem pendidikan tinggi negara kita, yang mana bila kita menjalankan satu aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar Malaysia bersama pelajar Northern University dan juga di Mahat Al-Fikri nanti, bukan sahaja nak melahirkan pelajar yang boleh assemble, boleh memasang, melaksanakan berdasarkan modul-modul, tapi matlamat kita juga di samping itu ataupun kepakaran kita dan pengalaman kita yang ada sebagai ahli akademik ni, yang mana setiap penilaian kita kena terapkan generate skill, di mana generate skill tu ada 7 atribut lah. Contohnya kalau di UTM tu kita nak tengok team working, kerja berkumpulan, problem solving katakan, bagaimana nak menyelesaikan masalah, ataupun kita nak tengok beberapa lagi elemen dalam generate skill itu, contohnya etik, bagaimana etika komunikasi sesama ahli kumpulan. Itu yang saya rasa mungkin dalam kelebihan kita lah sebagai sebuah negara yang saya kata lebih ke depan daripada negara CLMB itu. Itu yang kita boleh kongsi sebagai nilai tambah yang saya rasa yang agak berguna lah untuk anak-anak didik di negara Kemboja ataupun 3 negara yang lain tu. Lain daripada misi utama program Bitara STEM, delegasi turut mengadakan misi kemanusiaan terhadap para penduduk Islam di negara ini. Seperti mana yang kita semua ketahui bahawa penduduk beragama Islam adalah golongan minoriti dan hak serta kebajikan mereka tidak diambil peduli di negara mereka. Oleh itu, Universiti Kebangsaan Malaysia telah memberikan sumbangan berbentuk makanan, kelengkapan solat serta sedikit sumbangan berbentuk kewangan kepada pihak Rural Human Resources Development Organisation (RHD), iaitu sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang memperjuangkan hak penduduk Islam, khususnya para pelajar Islam yang terdiri daripada golongan belia. Kesimpulannya, jalanan ukhuwah telah dapat disatukan melalui program usaha sama seperti ini. Sepanjang perjalanan kami di sini, kami lihat bahawa kesedaran sivik penduduk di sini begitu baik sekali. Mana taknya, setiap kali mereka membawa kenderaan mereka yang rata-ratanya adalah penunggang motosikal, mereka amat bertolak ansur dengan sesama sendiri. Saya rasa mungkin mereka sedar bahawa sistem jalan raya mereka tidak begitu sistematik berbanding dengan negara lain. Kalau nak tahu juga, nisbah kemalangan jalan raya di sini tidak tinggi jika dibandingkan dengan sistem jalan raya negara kita. Setibanya rombongan kami di Kampung Cham, kami disambut dengan begitu meriah sekali. Tercuit di hati kecil kami. Biasanya, kalau di negara kita, sambutan yang meriah seperti ini hanyalah untuk menyambut div-div kehormat ataupun YB-YB yang turun padang melawat kawasan. Apapun, Alhamdulillah, sesekali merasai pengalaman yang sebegini seronok juga. Kampung Cham adalah salah sebuah perkampungan yang berada di negara Cambodia, di mana majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Berkeluasan 9.799 km dan kepadatan penduduk adalah seramai 16,000 orang. Rural Human Resource Development Organisation, kalau bahasa Melayu kita panggil Pusat Sumber Manusia Organisasi Kemajuan Masyarakat. Ya, so saya kerja dan kontrol memimpin student-student daripada Kampung Jauh-Jauh adalah Kampot, Kaep, Koh Kong, Kampung Som, Kampung Cham dan Kampung Thom, Phnom Penh dan sebagainya. Ramai budak-budak yang daripada kampung-kampung itu adalah semua orang miskin dan tak ada tempat yang meninggal, tempat tinggal. Ya, maaf ya. So mereka itu
kita dah tahu apabila kita susah dan miskin, susah cari tempat kanjang untuk tinggalkan kita. So kami ini dan ketua OHD, Rural Human Resource Development Organisation, dan ada bincang apa yang susah-susah untuk budak ni. Ada orang yang baik-baik hati je bila dia datang, dia tengok dan sudah melihat apabila kita susah dan mereka susah macam mana tu, mesti dia tolong kita. Ya, tapi sekarang ni kami pun kerja pun perkhidmatan, kerana kita kata apa, sukarela. So alhamdulillah sekarang ni NGO kita pun tak ada siapa kebantuan daripada luar negeri. So kami harap insya-Allah, so saya mintalah sesiapa yang ada masyarakat ada Malaysia untuk tolong menolong OHD kita. Okey, boleh berhubungi saya lah insya-Allah dan sebagainya nanti insya-Allah. Sumber ekonomi utama Kampung Cham ialah berasal daripada sumber perairan dan pertanian. Hasil tuaian dan tangkapan akan dijual di pasar-pasar pagi bagi menampung kehidupan seharian mereka. Ibarat kais pagi, makan pagi. Selain daripada itu, mereka juga ada menjalankan proses pembuatan gula dari air nira. Kesimpulannya, mereka banyak menjana pendapatan daripada hasil bumi dan mereka harus rajin dalam mengubah masa depan keluarga masing-masing. Senyuman anak-anak kecil di sini begitu ikhlas dan tentunya menerawang di fikiran mereka bahawa apakah yang sangat istimewa yang dibawa oleh rombongan pada kali ini, sehinggakan sanggup untuk merentasi lautan sejauh 910 batu bersamaan 1696 kilometer. Baiklah saudara, masuk hari keempat, kru Pesara Jeneral berada di Cambodia. Kini kami bersama pelajar UKM dan University Northern of Cambodia bersama-sama turun padang untuk memberi pendedahan pertama terhadap pelajar peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah di sekitar Kampung Cham. Ayo kita ikuti. Program ini sebenarnya adalah integrasi ilmu antara bidang sains, teknologi, engineering dan matematik. Jadinya jika di sekolah para pelajar didedahkan dengan pelbagai ilmu tetapi lebih kepada eksperimen. Tetapi di dalam STEM ini kami lebih melakukan kepada hands-on project. Jadi mereka belajar dan terus melakukan dan terus mengaplikasikan apa teori dan apa ilmu yang mereka dapat. Perbezaan yang jelas dapat dilihat antara negara iaitu Malaysia dan Cambodia. Di Cambodia pendidikannya tidak seperti di Malaysia yang mana serba kekurangan. Tetapi apa yang saya dapat lihat, kerana kekurangan itulah mereka semangat untuk belajar. Sebab mereka tidak didedahkan dengan sains, mereka tak didedahkan dengan teknologi. Jadi apabila mereka dapat menyertai program seperti ini, kami dapat lihat sendiri, para fasilitator dapat lihat sendiri semangat mereka untuk mereka melakukannya. Program ini memang wajar diteruskan sebab saya rasa ini adalah platform kita daripada Malaysia berkongsi ilmu dengan negara-negara CLMV. Sebagai contohnya sekarang ini kita berada di Cambodia di mana graduan postgraduate daripada UKM datang ke sini and sharing dia punya knowledge, kepakaran, kemahiran bersama-sama dengan pelajar-pelajar di Cambodia ini. Saya rasa benda ni kita teruskan dan harapan saya semoga program ini mendapat perhatian seluruh pihak untuk memertabatkan lagi sains, teknologi, engineering dan mathematics.
Mereka ni mempunyai kepakaran informasi yang lebih kurang dengan pelajar-pelajar di Malaysia. Cumanya yang kekurangan dia adalah kalau pelajar di Malaysia kita terdedah dengan all this practical, kerja-kerja amali yang kita buat di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah dan kita sambung di universiti. Tetapi mereka yang di sini mereka memerlukan dana yang agak besar untuk buat apa yang kita buat di Malaysia. Itu kekurangannya lah. Salah satu usaha yang Malaysia telah lakukan adalah kita banyak sponsor student mereka untuk datang ke Malaysia. Saya rasa usaha ini perlu lagi diteruskan tetapi ditambah baik dengan cara setiap individu di dalam Universiti Malaysia kita boleh sponsor seorang student. Contohnya katakanlah dalam 1 bulan kita boleh bagi setiap student ni kita boleh sponsor sebanyak RM10 seorang untuk sponsor seorang student di Cambodia untuk belajar di Malaysia. Kerana setelah mereka lihat teknologi dan ilmu yang kita bawa, mereka agak berminat untuk melanjutkan pelajaran ke Malaysia. Oh, I feel proud. I found that it's very interesting. It is also my imagination to take our student in here, and I want to help all Cambodian students to how to know about electric. They teach me a lot how to be study hard and study smart. I learned how to study smart. She introduced me how to study hard, study smart. I can have spend a little bit time for study, and I have much time for do anything. Kampung Provins di jam ini mengaplikasikan ekonomi kendiri iaitu menjalankan kegiatan ekonomi yang melibatkan 4 tulang kerak mereka dengan bercucuk tanam dan mengaut hasil daripada perut bumi. Salah satu daripadanya adalah perusahaan batu bata yang diproses secara manual dengan sedikit bantuan daripada mesin membentuk bata itu sendiri. Perusahaan ini dijalankan oleh orang Muslim tempatan. Sebahagian hasil jualan batu bata tersebut akan diagihkan kepada anak-anak di sekolah pondok di sini. Walaupun jumlahnya tidaklah begitu besar, namun besar nilainya kepada anak-anak sekolah pondok ini demi meneruskan nawaitu mereka untuk terus mendalami ilmu agama Islam. Walaupun mereka sedar mereka tidak mampu menandingi kehebatan tokoh-tokoh ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Battuta dan Al-Khwarizmi. Namun, usaha dan semangat yang tinggi patut dijadikan contoh yang baik. Sains itu adalah digunakan oleh semua orang. Jadi tidak mengira kaum ataupun agama. Jadi sains itu penting dalam kehidupan mereka, maka pendidikan STEM ni sangat penting untuk menyedarkan mereka tentang kepentingan sains, matematik dan boleh mereka sesuatu melalui proses engineering untuk menghasilkan teknologi baru. Apa yang saya lihat telah mencapai matlamat lebih daripada yang saya jangkakan lah. Iaitu matlamat program CLMV itu sendiri. Jadi seperti kita tahu fasa pertama kita melatih pelajar-pelajar Northern University dan di situ kita dapat lihat pada fasa kedua pelajar-pelajar Northern University itu telah berjaya menyampaikan ilmu pengetahuan yang kita sampaikan pada mereka dan mereka telah laksanakan program STEM ni di Kampung Cham dengan jayanya. Dan bagi pelajar-pelajar ataupun fasilitator daripada UKM sendiri, saya dapat melihat pelbagai kemahiran yang telah dibangunkan ataupun dapat dibangunkan pada diri mereka. Bukan sahaja tentang kandungan STEM itu sendiri, tetapi saya dapat melihat dia telah meningkatkan kemahiran kepimpinan mereka, communication skill mereka dan banyak lagi kemahiran-kemahiran. Sains adalah satu ilmu yang sebenarnya berada di sekeliling kita.
di mana bila kita pergi dapur, sains ada di dapur, sains ada di luar, sains ada dalam kehidupan kita. Jadi sepatutnya perkara-perkara konsep-konsep sains ni perlu dipupuk sejak dari kecil lagi, sebab anak-anak bermain di luar sebenarnya ada konsep sains yang dia telah lalui. Jadi peranan ibu bapa adalah untuk menerangkan perlu ada ilmu tentang sains supaya pelajar anak-anak bila diperkenalkan dengan sains, mereka akan rasa lebih seronok belajar sains sejak daripada peringkat rendah lagi. Oleh sebab itu, bila dia berada di peringkat lebih menengah, dia akan merasa rupanya sains adalah satu perkara yang menyeronokkan, dan diharapkan dia akan minat sains dan akhirnya menjadi seorang saintis yang terutamanya saintis Islam yang memahami konsep sains itu yang sebenar. Sesungguhnya jalinan ukhuwah selama 7 hari ini telah berjaya membuktikan bahawa para pelajar negara kita mampu menjadi perintis pendidik kepada dunia luar, khususnya negara CLMV. Selain dari membina jambatan sosioekonomi dan budaya, mereka juga telah menjentik minda para pelajar di sini. Sekian saja Pesara Jurnal pada minggu ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.